Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk sabar dengan musibah, syukur dengan nikmat. Mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat Islam, insya-Allah. Sabar menghadapi musibah adalah sebesar-besar erti sabar, di mana sabar itu sendiri memerlukan kesabaran pula. Manakala bala dan musibah menunjukkan adanya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, syukuri ia kerana syukur yang sedemikian adalah setinggi-tinggi erti syukur. Musibah dan nikmat adalah cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia sedar dan kembali mengingati kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia mempunyai sifat yang berbeza-beza, terutamanya dalam menghadapi susah, musibah, bala, malapetaka, kesenangan dan kenikmatan. Dari itu janganlah kita ingkar. Terdapat golongan manusia yang ingkar bahawa kenikmatan dan malapetaka itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian. Pada mereka, gempa bumi, banjir, kebakaran serta angin taufan itu adalah bencana alam, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kesulitan yang menimpa diri mereka pulih kembali dan berakhir, seperti sakit yang lama kemudian sembuh, miskin kemudian kaya dan berakhir, mereka tetap kufur dengan pemberian nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari itu hendaklah kita berusaha dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita mengeluh. Terdapat pula individu-individu yang kurang yakin dalam keimanannya dan kerap mengeluh apabila mendapat cubaan yang berbentuk musibah dan malapetaka. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat dan puasa ditinggalkan. Orang seperti itu apabila beroleh kekayaan, dia menjadi sombong. Kedudukan yang ada digunakan untuk kepentingan sendiri. Apabila beroleh ilmu pengetahuan pula, ia digunakan sebagai merugikan orang lain. Hal itu menjadi apabila semua itu diperoleh dengan jalan yang tidak wajar. Jangan ingat dikala susah, lupa dikala senang. Golongan berikut adalah individu-individu yang apabila mendapat kesulitan, musibah, malapetaka ataupun kemiskinan, mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selepas beroleh kenikmatan, mereka lupa kepadanya. Apabila ditimpa kesusahan, mereka berdoa. Sebaliknya, apabila menikmati kesenangan, mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah individu-individu yang apabila memperoleh nikmat, mereka lupa kepada Allah SWT. Tetapi apabila ditimpa musibah, baru mereka ingat kepada Allah SWT. Ini seperti penyataan Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 51 yang bermaksud, dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia dan menjauhkan diri. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, maka ia berdoa dengan panjang. Dia tidak mengenal dan tidak memerlukan Allah SWT. Tetapi apabila ditimpa kematian ketua keluarga secara mengejut, mereka sibuk memanggil orang lain membaca Al-Quran di rumah mereka. Sebelum itu, tidak pernah ada orang yang membaca Al-Quran di rumahnya. Dari itu kita hendaklah beriman dan yakin. Golongan yang paling tinggi darjatnya adalah orang yang beriman dengan penuh yakin. Apabila memperoleh nikmat, dia bersyukur dengan ucapan dan perbuatannya.
apabila ditimpa malapetaka ataupun kesusahan, dia tetap bersabar. Iman, ibadah dan akhlaknya tidak mudah terpengaruh sama ada sewaktu senang ataupun susah. Sampai di sini saja dahulu buat seketika. InsyaAllah akan bersambung di lain waktu. Di sini ingin saya mengambil kesempatan mengingatkan diri saya dan juga para hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Sempena penutupan masjid-masjid di Singapura ini, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan di rumah. Seumpamanya mengerja solat 5 waktu bersama keluarga. Ini akan masuk bulan Ramadan, jadi ada baiknya kita berjemaah dengan keluarga kita. Membaca Al-Quran, melihat online kuliah di Facebook Al-Istighfar, membaca buku-buku yang berfaedah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberi manfaat bagi diri kita dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu, marilah sama-sama kita menjaga dan memelihara kesihatan jiwa, kebersihan diri serta memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan diampunkan dosa kita serta dihapuskan wabak COVID-19 dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.